Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, insya-Allah pada pagi ini kita menyambung pembacaan dan periwayatan kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kita pada pengajian yang lepas kita dah masuk bab istiqamah dan kita dah baca ayat-ayat Quran yang disebutkan oleh pengarang kitab di sini Imam Nawawi, ayat-ayat yang berkenaan tentang istiqamah. Jadi insya-Allah kita masuk pada pagi ini hadis yang pertama, hadis pertama kan. Baik, hadis pertama dalam bab ni. Hadis yang ke-85 kan. Hadis nombor 85. Betul ya? Betul ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasili ila al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala wa an Abi Amr wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Maksud dia, dan daripada Abu Amru, dan dikatakan kunyah beliau Abu Amrah, nama beliau sahabat ni Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Al-Thaqafi, beliau ni salah seorang sahabat daripada Bani Saqif. Dan Bani Saqif adalah penduduk kota Taif. Kan, penduduk kota Taif. Kira ni sahabat yang agak jauh lah daripada penempatan Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain. Ini Nabi SAW duduk di Madinah. Taif dia luar daripada Mekah dan Madinah. Tapi mereka ni ada yang kemudiannya masuk Islam, terutamanya selepas peperangan Taif. Jadi sahabat ni tanya pada Rasulullah SAW sebagai satu pertanyaan, nak dapatkan ilmu yang kira macam khulasah lah. Khulasah ni macam maksudnya apa? Satu kesimpulan daripada pegangan Islam ni. Apa dia kata? Dia kata, katakan kepadaku wahai Rasulullah. Dia kata, katakanlah pada aku wahai Rasulullah, dalam Islam ni satu kata-kata yang dimasukkan sini, kata-kata yang menghimpunkan makna-makna agama seluruhnya. Mudah, conclusion agama ni cuba satu sebut apa dia. Pada aku ni, dia kata insya-Allah aku tak tanya dah seseorang selepas ni kan, selain daripada kamu. Maksud dia kata-kata yang kita boleh faham secara generalnya Islam, satu pegangan pada agama ni. Apa dia? Maka Nabi SAW kata, qul, katakanlah oleh kamu, amantu billah, aku beriman dengan Allah, thumma istaqim, kemudiannya istiqamahlah. Maksudnya berterusanlah di atas pegangan tersebut. Hadis ni sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Baik, nampak simple lah kan. Nabi SAW kata, qul amantu billah, aku beriman dengan Allah, kemudiannya istiqamah.
Nak kata dengan mulut ataupun dengan kata-kata aku beriman dengan Allah Ta'ala memang cukup mudah lah. Tetapi kata-kata kita tu dengan jujur betul-betul itu, tu yang susah. Sebab bila kita mengatakan aku beriman dengan Allah, maksud dia dengan jujur betul-betul, maksudnya pertama sekali kita beriman di sini maksudnya percaya tentang Allah Ta'ala tu, tauhid Allah. Tauhid Allah Ta'ala itu maksudnya kita betul-betul menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Menyaksikan dengan ilmu, dan bukan semata-mata untuk cakap saja. Menyaksikan dengan ilmu, tuan-tuan, pertamanya betul-betul kita lihat alam ni, kita betul-betul convince, kita betul-betul yakin, kita nampak dengan jelas bukti. Memang kita nampak dengan keyakinan kita, memang pencipta tu Allah Ta'ala yang esa saja. Mustahil ada sana kekuasaan yang bersifat ketuhanan selain daripada Allah Ta'ala. Jelas kita nampak. Kita perhati tak alam ini? Jadi kena perhati. Setiap hari kita tengok sistem alam ni menunjukkan kepada tauhid. Tauhid maksudnya keesaan, satu perintah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, "Law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalaulah pada langit-langit dan bumi ni ada Tuhan selain Allah Ta'ala, nescaya akan rosak. Akan rosak. Maksud apa akan rosak? Akan celaru, akan huru-hara. Sekarang ni bayangkan tuan-tuan, kita dalam kelas ni, saya duduk di sini mengajar, Ustaz Razman duduk sebelah. Dia mengajar tafsir, saya mengajar hadis. Serentak mengaji. Apa yang berlaku dalam kelas ni tuan-tuan? Takkan huru-hara kita? Kan? Nak dengar mana satu ni? Saya bercakap, Ustaz Razman bercakap, serabut, yang jadikan celaru. Begitu jugalah dalam satu kampung, ada dua ketua. Ada dua JKKK, kan? Satu sebulan nak JKKK ni, satu nak bulan ni. Dua-dua bagi perintah. Seorang kata okey, kita buat besok projek ramai-ramai gotong royong bersihkan longkang. Seorang lagi kata kita bersihkan kuburan. Semua kena hadir. Tak ke celaru? Saya bergaduh. Tak, kita pergi kubur. Seorang kata tak, kita pergi bersih longkang. Apa? Celaru. Satu negara kalau ada dua pemimpin bercelaru, itu kalau dua, kalau tiga lagi dahsyat. 4, 5, 6 lagi banyak, lagi serabut. Jadi kalau kita tengok pada alam ni, kita nak apa yang kita nampak? Kita akan nampak satu sistem yang cukup harmoni. Semuanya walaupun nampak macam berselirat, tapi semuanya dipanggil apa ni? Allah, apa ayat dia? Sangat macam integrate lah. Apa dia panggil tak? Kan macam integrate kan apa? Dia apa satu perkataan tu? Dia tak ada sikit kepincangan pada satu sama lain. Kita cuba kita buat contoh-contoh sikit supaya kita boleh nampak dengan lebih jelas. Kita tengok kan, matahari terbit setiap hari. Pagi ni matahari terbit, alhamdulillah, syukur kita. Baik, matahari ni terbit, dia menyebabkan berapa banyak sistem pada bumi kita ni dia mula beroperasi. Kan terbit matahari ada haba pada alam. Haba ni diperlukan oleh segenap makhluk yang ada kat atas muka bumi ni. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan semua perlukan. Dan bila kita perlu bila tumbuh-tumbuhan pun perlu pada haba dan perlu pada cahaya, dia baru ada beberapa proses dia pula yang dia boleh lakukan ataupun bertindak. Seperti daun-daun hijau keluarkan oksigen dalam proses fotosintesis. Dan oksigen ni diperlukan oleh kita manusia dan juga binatang-binatang. Dan wujud cahaya matahari tadi barulah dia berkembang, dia boleh nak segar kan, ataupun tumbuh-tumbuhan tadi tu tumbuh elok. Dan tumbuh-tumbuhan ni diperlukan oleh banyak lagi makhluk seperti kita dan juga binatang-binatang. Binatang makan. Dan binatang tadi tu pula bagi pada kita banyak manfaat. Seperti lembu-lembu, kambing bagi pada kita susu, daging. Hatta dia punya waste, buangan dia pun recycle balik pada alam ni, menyuburkan balik tanah. Semua tadi tu kalau kita lihat satu sama lain macam ada satu kombinasi yang sangat harmoni. Yang dalam ilmu sains panggil sebagai ekosistem kan. Sistem yang baik. Macam mana kalau kita fikirkan balik, semua ni tahu bekerjasama satu sama lain. Macam mana boleh mereka sama-sama integrate, elok pula kan? Apa dia panggil tu? Combination. Ada satu perkataan tu. Rantaian, kombinasi, macam itulah.
kan. Bolehlah faham saya. Ada macam satu perkataan tu dia tak main kepala. Kan. Tapi itu nak kata kita akan lihat sistem yang dia satu sama lain memerlukan. Kan? Contohnya yang paling, kalau kita fikir kan, yang paling terdesak memerlukan graviti bumi kita. Saya selalu sebut contoh ni sebab kalau kita fikir betul-betul betapa graviti ni satu sistem yang sangat dahsyat. Kita tahu kita perlukan graviti kan. Graviti ni menyebabkan kita bolehlah duduk atas kursi dah ni, boleh berjalan atas muka bumi ni. Sebab kalau tak ada graviti, kita tak boleh nak stable atas muka bumi ni. Kita akan terapung, terbang. Walaupun sebenarnya bukan terapung, kita akan huru-hara. Dia akan berlaku huru-hara sebenarnya, tak ada graviti. Tapi kita pun maklum bahawa graviti ni wujud dengan gerakan lajunya bumi ni. Bumi ni gerak laju. Berapa laju? Ada siapa tahu tak? Kok ada cikgu-cikgu sains kat sini bekas yang ingat lagi maklumat. Bumi ni dia bergerak punya laju 30 km sesaat. Satu saat 30 km. Daripada Kampung Jamuan ke Kati 10 km. Kampung Jamuan ke Kati 10 km. Bayangkan 3 kali ganda jarak Jamuan Kati dalam satu saat. Bumi dah bergerak, dah sampai ke sana. Punya laju bersamaan dengan 108,000 km sejam. 108,000 km sejam. Punyalah laju kan bumi ni bergerak. Laju sangat, terlalu laju. Tapi kelajuan ni, pertamanya ada beberapa persoalan yang kita akan fikir kan. Macam mana dia boleh laju tapi stable di atas track dia? Sebab kita pun tahu kalau kita buat kereta laju, lama-lama kita pun tak stable kan. Kalau baik kan naik bas bawa 200 km sejam. Memang kita mengucap je lah sepanjang jalan tu kan. Bunyilah menakutkan. Sebab apa? Sebab takut dia telah keluar dari track dia sebab terlalu laju. Tapi bumi pernah terkeluar dari track dia? Tak pernah. Kelajuan tersebut still tetap elok atas track dia. Main mana pengurusan dan juga sistem tadi tu yang yang hebat tadi tu kan, daripada mana? Jadi kita boleh nampak bahawa gerakan bumi ni yang laju ni tadi pun tuan-tuan kita boleh faham perlukan apa? Perlukan satu tenaga yang sangat dahsyat. Sebab kita nak bergerak sesuatu, maksudnya kita faham kena ada tenaga. Contohnya kalau saya duduk ke sini, sana ada pintu, sana ada pintu. Saya tengah duduk, pintu sana buka, pintu sini pun buka. Tiba-tiba ada bola tenis masuk keluar ke sana dengan laju. Zoom. Apa yang itu difaham? Ada orang pukul bola tenis tadi. Ada orang pukul dengan pukulan yang kuat sampaikan dia boleh masuk daripada sana ke sana dengan laju. Zoom. Walaupun saya tak nampak siapa pemukul dia, tapi kita boleh faham gerakan bola tenis tadi tak mungkin, mustahil tidak boleh berjalan melainkan ada tenaga yang melemparkan dia, sama ada dengan raket atau tidak. Macam itu bumi, kita tak nampak siapa yang pukul bumi ataupun lontak bumi ni, tapi kita yakin ada energi dia, ada tenaga dia. Main mana tenaga ni? Dia tak main sendiri. Itu yang dalam teori Einstein Big Bang tu kan. Tapi tak apa, kita tolak tepi, letak tepi dulu KIV bab tu. Nak katakan bumi ni bila bergerak laju, barulah wujudnya graviti. Kalau tak bergerak laju, graviti tak ada. Umpamanya kalau kita buat ayak dalam baldi. Lepas tu kita ikat sikit baldi ni dengan tali 2 meter contohnya kan. Baldi kecil, baldi yang budak-budak asrama duduk buah gigi, ubat gigi tu pun kecil kan. Kita buat ayak 2/3 baldi. Ikat dengan tali ni kuat, itu ikat kuat-kuat. Saya pegang 2 meter. Lepas tu saya hawin laju-laju. Saya gerakkan pusing laju-laju baldi ni selaju-lajunya. Selaju kekuatan saya mampu saya laju pusingkan. Zoom saya pusing. Ayak ni jatuh tak? Ayak tak jatuh. Sebab apa tak jatuh? Sebab kelajuan yang laju tadi tu mewujudkan pusat graviti. Tapi kalau kita mau slow, apa akan berlaku? Jatuh ayak. Betul tak kan? Jadi sebab itulah bumi perlu bergerak laju ni. 108,000 km sejam bersamaan dengan 30 km sesaat. Sebab kelajuan yang kuat ni, laju ni lah terbentuknya graviti yang cukup kuat untuk bagi stabilkan bumi. Bukan sekadar stabilkan kita boleh berjalan atas muka bumi ni. Yang paling penting sekali pasak-pasak bumi ni, piling dia, iaitu apa? Gunung gandang yang stabilkan dia. Dan dalam ilmu sains lah tuan-tuan kan, dalam bumi ni, dalam tengah-tengah bumi ni ada apa?
ada core dia panggil, C-O-R-E. Core ni terdiri daripada dua lapisan, intercore dengan outcore. Dan dia panas sangat, kita pun tahu kan, terlalu panas, beribu-ribu darjah Celsius. Dan outcore ni dia pula dia bentuk liquid, tercair, yang dia asalnya metal, jenis logam-logam, tapi terlalu panas sampai dia berbentuk cair. Yang tu pun kadang-kadang dia sikit sebanyak dia keluar kena atas apa semua tu, jadi volcano apa, gempa, gunung berapi dan sekian-sekiannya. Tapi kepanasan ni kita tak rasa sebab dia duduk tengah-tengah. Jauh. Kalau sedangkan dia beribu-ribu darjah Celsius. Dia kalau letak besi je saja, dia terus lebur masa tu juga. Jadi kita tak rasa kepanasan ni dan dia tidak membahayakan kita sebab dia sentiasa duduk tengah-tengah. Tapi apakah punca duduk tengah-tengah? Punca dia graviti tadi. Kalau graviti ni hilang, maksud dia apa? Benda panas beribu darjah Celsius, kalau dia tak ditarikkan satu pusatan, satu tarikan kuat, apa akan berlaku? Sebab panas ni sifat apa? Dia meledak. Sebenarnya bumi ni, tuan-tuan perempuan, seolah macam bom jangka. Kalau tak ada graviti ni, tuan-tuan perempuan, lama dah meletup. Tapi dia akan meletup satu hari nanti. Bila graviti hilang. Sebab bila bumi gerak mula slow, graviti makin lemah, apa akan berlaku? Kan, core ni tadi, yang sifat panas tadi akan cari jalan keluar. Habis nanti meletup, gegar-gegar bumi ni. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, idza zulzilatil ardu zilzala. Ketika mana bumi bergoncang dengan sekuat-kuat goncangannya. Sebab benda api dalam tanah kan, yang panas tadi tu nak keluar, dia tolak apa semua yang ada, bergegar-gegar bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lepas tu wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan apa saja isi dalam dia. Sebab bila dia nak keluar, dia tolak habis. Segala-gala benda dalam bumi ni habis tolak keluar. Itu berlaku pada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala sebutlah. Jadi bila graviti ni hilang, apa akan berlaku? Kita ni semua terbanglah masa tu. Habis berterbangan. Nanti Allah Ta'ala kata yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Hari kiamat di mana hari yang manusia jadi seperti kupu-kupu yang berterbangan. Itu nanti orang kadang kupu-kupu bila banyak terbang. Macam itulah kita. Seolah-olah kita ni macam kacang-kacang duduk atas meja yang ada ni. Tiba-tiba kita tarik, angkat alas meja ni, terbang semua. Macam itulah bila hari kiamat ni, terbang semua. Tapi bukan kita saja yang terbang. Setiap bangunan-bangunan, setiap apa saja atas muka bumi ni semua tercabut. Piling bangunan ni bukan kuat mana. Kalau kita memanglah kita tengok kuat pada mata kita sebab kita kecil. Tapi kalau kita tengok bumi dari sudut view yang besar, alah kecil dia, cucuk dia sikit je rasanya. Bila bumi yang besar ni bergoncang, tercabut semua. Tengoklah gempa bumi yang skala sikit 6, kan, skala 6 saja dah roboh bangunan. Jadi habis tercabut-cabut kita ni, tercabut-cabut bangunan-bangunan pada hari kiamat nanti. Malah Allah Ta'ala kata gunung ganang sendiri tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung ganang pada hari kiamat tersebut seperti kapas-kapas yang kita cari, betul dia terbang. Macam tu gunung ganang. Jadi apa yang kita faham daripada ayat-ayat ni dan juga yang kita bincang sekarang ni, nak kata bahawa gerakan bumi yang laju ni memang satu keperluan terdesak. Perlu dia bergerak laju ni supaya apa? Wujudnya graviti, dan sebab graviti tadi stabilnya kita duduk atas muka bumi ni. Nampak no? Kalau dia tak bergerak, jenuh kita, teruk habis, hancur bumi. Jadi persoalan dia, daripada mana datang tenaga tadi tu? Tenaga menggerakkan bumi ni yang tak pernah berhenti. Dia perlukan tenaga. Macam kita kata tadi, bola tenis yang gerak tadi perlukan satu tenaga yang kuat untuk smash dia, baru dia berjalan. Tapi satu masa nanti dia akan jatuh juga berdasarkan kekuatan tadi. Tapi bayangkan energi yang gerakkan bumi ni daripada sejak berapa ribu tahun non-stop. Dia tak berhenti. Mana kudrah ni. Jadi semua orang nampak bahawa dia adalah daripada kudrah yang kita tak boleh jangkau, boleh faham. Kudrah yang sangat besar. Kudrah yang maksudnya tenaga, kekuasaan, iaitu kudratullah al-qadir, kuasa Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Lepas tu persoalan dia satu lagi, bila bumi ni bergerak, punyalah laju, dan dia bergerak mengelilingi matahari.
Dia punya track dia, orbit dia mengelilingi matahari. Macam mana dia boleh tak terkeluar daripada track dia, daripada jalan dia? Sebab graviti matahari pula sentiasa tarik bumi. Macam matahari tadi tu macam saya dalam contoh ayat dalam baldi tadi. Saya kena kuat pegang tali tadi yang saya pusing baldi tadi. Saya kena kuat. Nampak? Bila saya pegang kuat, walaupun baldi tadi bergerak laju, tapi dia tak terlepas. Sebab apa? Sebab tenaga kita kena pegang kuat-kuat. Tapi kalau kita terlepas, habis. Terlepas pergi ke sana semua baldi tadi. Jadi yang pegang bumi ni siapa? Matahari. Nak katakan matahari, graviti dia tadi tu sentiasa tarik, menyebabkan bumi tadi tu tak terkeluar. Dia bergerak tapi dia tak terkeluar daripada orbit dia. Nampak no? Wa kullu fi falakin yasbahun. Allah Ta'ala kata setiap sesuatu tadi tu, planet-planet, matahari, bulan, bumi, di atas orbit-orbit mereka tu mereka bergerak. Yasbahun, macam berenang. Asal perkataan yasbahun maksud berenang. Sebab terapung. Semua terapung. Setiap dia Allah tetapkan orbit-orbit dia. Manazil. Nampak no? Baik. Jadi oleh sebab tu matahari dia perlukan graviti yang lebih kuat. Sebab dia nak tarik bumi dan nak tarik lagi berapa banyak planet sentiasa bersekeliling dia, dia kadang tak terkeluar daripada landasannya. Sebab tu sebenarnya matahari sini bergerak. Matahari bergerak dengan gerakan yang lagi laju, iaitu selaju 200 km sesaat. 200 km sesaat. Tuan-tuan kalilah dengan sejam jadi berapa. Tapi kita, yalah, kalau kita tengok dekat gambar angkasa, kita pun tak nampak gerakan ni. Tapi sebenarnya gerakan yang sangat laju. Dan matahari pun ada orbit dia bergerak. Sampai dia keliling gerakan dia dalam galaksi Bima Sakti. Tapi bayangkan, gerakan-gerakan ni semua mewujudkan sistem-sistem dan alam ni yang cukup harmoni. Hari ini kita tengok bumi ni harmoni sangat. Matahari terbit, nampak macam simple kan? Bukan simple lah, nampak macam indah, cantik, harmoni lah kata dia. Tapi kalau kita kaji dalam, subhanallah, dia adalah satu proses yang sangat dahsyat yang digerakkan tadi. Ini buatkan betul yang saya kata tadi, berselirat. Maksud dia, sebab matahari saja berapa ribu jenis sistem yang berwujud, macam fotosintesis yang dia berkaitan dengan kita semua. Jadi nampak tak tuan-tuan perempuan rahimakumullah, bahawa sistem ni satu sama lain bekerjasama, menunjukkan bahawa apa? Bahawa dia daripada perintah yang satu, mustahil daripada perintah yang dua. Sebenarnya Allah Ta'ala kata tadi, law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalaulah kat langit bumi ni ada Tuhan daripada Allah, nescaya rosak. Sebab nescaya Tuhan satunya kata macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Allah Ta'ala sendiri suruh kita fikir, mesti punya. Kalau tidak, tak ada nama dia Tuhan. Baik, jadi kat sini yang kita nak katakan, tu pertama sekali dalam makna amantu billah. Aku beriman dengan Allah, menyaksikan Allah pencipta dan Allah Ta'ala mengaturkan semua alam ni dengan sendirinya, dengan dia saja Tuhan. Itu maksud pertama, amantu billah. Nampak no? Bila kita dah yakin bahawa Allah Ta'ala tu Tuhan pencipta alam, dan Allah Ta'ala telah membuktikan ketuhanan dia dalam Quran dengan mengutuskan Rasul Nabi Muhammad SAW, dan kita beryakin bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam Quran itu adalah betul daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab terlalu banyak bukti-bukti yang seperti mana kita cerita tadi ni, semua ada dalam Quran, ayat-ayat dia. Bila kita kaji, kita akan mengiyakan, kita kata sungguh betul. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa ni, contohnya Allahumma salli ala Muhammad. Contohnya Allah Ta'ala hatta mencabar kita untuk kalau betul kita tak, kalau betul lah orang-orang yang tak beriman dengan Al-Quran, tak beriman dengan Muhammad, tak percaya, Allah Ta'ala buka cabaran sampai hari ini. Allah Ta'ala kata apa? Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Ini dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qamar. Ini satu cabaran sebenarnya, tuan-tuan perempuan. Apa cabaran maksud dia? Allah Ta'ala telah mendakwa dalam Quran dan Nabi telah mendakwa dalam Quran bahawa bulan telah terbelah. Jadi sampai sekarang, kalau nak mendustakan Nabi Muhammad SAW, kalau betul tak percaya dengan teknologi ada, pergi bulan, kaji sendiri, tengok betul atau tidak bulan ni pernah terbelah atau tidak. Betul sampai sekarang mereka tak berani. Tak siapa berani. Batu NASA sekarang ni berhenti hantar manusia ke bulan kan.
Pasal tak? Hantarlah dulu Neil Armstrong dan tapi sampai sekarang teknologi yang lebih hebat, namun awak tak, manusia tak boleh naik atas bulan. Nak tak terfikir. Jadi ada dua persoalan kat sini. Ada pendapat di kalangan mereka yang mempersoalkan benda ni. Dia kata sama ada sebenarnya memang dari dulu manusia tak nak pergi bulan pun. Semua tu adalah hoax, kan? Semua tu adalah perang saraf dan tipu daripada Amerika. Ini ada setengah berpendapat yang tu, kan? Saya menakalkan saja, bukan saya kata benda saya mengkodkan kata-kata mereka saja. Mereka kata tipu. Sebab dia kata kalau betul dengan teknologi dulu yang sangat jauh dengan teknologi sekarang, kata kenapa sekarang tak hantar? Jadi dia kata semua dulu tu bohong je, kan? Tapi sebenarnya semua tu ada perang saraf nak saikokan dunia bahawa Amerika kuasa besar, Rusia kuasa besar. Dulu mendakwa hantar manusia ke bulan. Kalau betul sekarang pergi. Itu pertama pendapat. Ataupun yang kedua, dia kata bila sampai ke bulan, kalau betul mereka dapati ada apa-apa benda yang menunjukkan bahawa macam tu lah tadi, yang kalau sekiranya dia terdedah benda ni akan akan kira macam mengantuikanlah mereka ataupun menunjukkan kebenaran Islam. Seperti memang ada jelas terbukti bulan terbelah. Jadi macam itulah, wallahu a'lam bissawab. Yang pentingnya, yang pertama sekali terkandung dalam kata-kata kita amantu billah, aku beriman dengan Allah. Ini beriman wujud Allah Ta'ala, keesaan Allah Ta'ala, dan juga segala perkara yang Allah Ta'ala bagi tahu tadi itu benar, dengan wujudnya malaikat, dan wujud kisah para nabi terdahulu. Kisah Nabi Adam AS bila diciptakan sebagai manusia pertama, bukannya manusia daripada beruk seperti mana teori Charles Darwin, kan? Teori apa panggil? Evolution, kan? Jadi itu semua pertamanya dipanggil tu kira tertolak, kan, dengan apa yang beritahu oleh Allah SWT dalam Quran. Hatta kalau kita buat kajian sains moden sekarang pun memang, hatta dalam hidup sains pun memang tak dapat dibuktikan dengan bukti sains sekalipun. Jadi segala perkara-perkara tu menunjukkan kepada iman kita pada Allah SWT. Dan bila mana seorang tu dah beriman Allah Ta'ala dan beriman bahawa Allah Ta'ala tengah mengutuskan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW telah beritahu kepada kita bahawa Allah Ta'ala menurunkan kepada kita ni syariat, agama, cara hidup. Bila dah yakin Allah Ta'ala Tuhan, bahawa Allah Ta'ala bukan saja suruh kita beriman, yakin saja, percaya saja Allah Ta'ala itu Tuhan, tapi Allah Ta'ala juga turunkan syariat. Allah Ta'ala menghendaki dengan syariat ni kita jadikan cara hidup kita, daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Ada garis panduan hidup kita. Pukul berapa nak bangkit, nak buat apa lepas bangkit tidur, pergi tandas macam mana, hatta cara masuk tandas, kaki mana masuk dulu, baca apa, cara qada hajat pun ajak, cara duduk nak buang air besar pun ajak, cara istinja, gosok gigi, pakai baju warna apa pun ajak, pakaian macam mana, tutup aurat, sampailah urusan makanan apa yang boleh, makanan apa yang tak boleh, cara makan, dan urusan dalam satu keluarga, didikan anak, tarbiyah isu kekeluargaan, adab-adab seorang isteri, seorang suami, seorang anak, dengan anak dengan mak ayah, kalau ayah dah tua macam mana, semua ada dalam Islam. Allah Ta'ala gariskan pandu perkara tersebut. Cara kita berjiran, nampak no? Cara kita sesama kita dalam satu masyarakat Islam. Lepas tu cara jika berlakunya jenayah, bagaimana nak menghukum, semua ada. Pengurusan negara, segala-galanya Allah Ta'ala telah garis pandukan melalui syariat Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Allah Ta'ala kata, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menghendaki agama selain Allah Ta'ala, selain berislam, sampai bila-bila Allah Ta'ala tak akan terima. Allah Ta'ala kata falan yuqbala minhu. Kalau kita belajar bahasa Arab, berkaitan lan kat sini, lan yuqbal. Lan menunjukkan penafian sampai bila-bila. Sampai bila-bila Allah Ta'ala tak akan terima daripada dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang ini pada hari akhirat tergolong daripada golongan orang-orang yang rugi. Dan orang yang telah beriman dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhan,
Dan kita pun semua tahu bahawa kita akan mati. Siapa-siapa pun tak akan menafikan dia akan mati. Hatta atheist menafikan wujud Tuhan, tapi dia tak boleh nak deny, dia tak boleh nak menafikan bahawa dia akan mati. Cuma persoalan dia apa akan berlaku selepas kematian. Tapi kita beriman dengan Allah Ta'ala, kita yakin bahawa kita akan bertemu Allah Ta'ala kelak. Akan berlaku satu pengadilan yang besar, mahkamah besar. Ini hari hisab, hari perhitungan. Jadi kita yakin hari tersebut wujud, dan kita sendiri takut akan berhadapan Allah Ta'ala sekiranya Allah Ta'ala murka pada kita. Allah Ta'ala tidak memandang kita dengan mana pandangan rahmat. Kita patut rasa takut. Jadi sebagai orang beriman, dia akan fikir daripada sekarang lagi bagaimana nak bertemu dengan Allah Ta'ala besok dalam keadaan Allah Ta'ala redha pada dia. Jangan kita pergi mahkamah Allah Ta'ala dengan keadaan Allah Ta'ala murka pada kita kan. Tapi yang kita nak Allah Ta'ala redha pada kita. Jadi Allah Ta'ala telah beritahu kepada kita dalam Quran, kalau rasa-rasa nak dapatkan keredaan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata apa? Wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha kepada kamu ni Islam sebagai jalan hidup kamu. Jadi kepada seorang tu, kalau betul-betul dia ada concern untuk nak dapatkan redha Allah, maka dia akan pastikan cara hidup dia cara hidup Islam. Allah Ta'ala redha dalam kehidupan kita dengan cara Islam. Jadi semua ni terkandung dalam perkataan amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Nampak no? Semua terkandung. Jadi panjanglah nak ceritanya. Dalam perkataan amantu billah yang Nabi SAW sebut pada sahabat ni, menunjukkan bahawa semuanya yang diajar oleh Nabi SAW tu, itulah dia pengakuan kita, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Kemudian Nabi kata selepas tu fastaqim. Fastaqim maksud dia kemudiannya istiqamah, berterus dalam keadaan tersebut. Kita dah beriman Allah, kita dah mengikut jalan Islam dengan cara hidup Islam yang Allah Ta'ala redha, kemudian berterusan atas jalan tersebut. Ini maksud dia dalam hadis tadi ni. Sikit je, dua perkataan je kan, dua ayat saja. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan wahai kamu, aku beriman dengan Allah, kemudian dia istiqamah. Nampak? Jadi nak istiqamah tu yang susah, seperti mana saya sebutkan pada pengajian lepas. Tapi kita buat kadar yang mampu, tapi kita cuba pastikan apa yang kita buat ni berterusan. Lebih baik kita buat amalan yang sedikit tetapi berterusan. Maksudnya sedikit ni, sedikit yang wajib mesti kena lah. Jangan kata sedikit solat 5 waktu, kata ambil 2 waktu je lah, sikit je. Saya kata buat sikit tak apa. Bukan macam tu. Yang salah faham pula. Hak wajib memang kena, tak boleh tinggal langsung. Tapi yang maksud sedikit di sini, sekiranya di sana ada amalan-amalan tambahan seperti nawafil, amalan sunat. Nak buat banyak-banyak amalan nawafil ni. Solat duha saja, setengah pendapat ulama mengatakan solat duha rakaat paling banyak dia 8 rakaat. Ada setengah ulama kata sampai 12 rakaat pun boleh. Kan? Jadi kalau kita nak buat sampai 12, takut tak dan. Jadi pilih mana yang kita mampu. Tapi kalau boleh istiqamah. Kalau buat 2 rakaat pun, tapi kalau boleh buat tiap-tiap hari. Qiyamul lail macam tu juga. Nak buat macam Al-Imam Zainal Ali Zainal Abidin tak mampu, dia buat berapa rakaat setiap malam? 1000 rakaat. Ini dahsyat sangat dah kan. Tapi ikutlah dia teringin nak jadi macam Imam Ali Zainal Abidin. Perempuan, tuan-tuan perempuan semua, Imam Ali Zainal Abidin wali Allah besar. Anak pada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Cucu, kira dia ni cicit Rasulullah SAW, Ali Zainal Abidin. Bayangkan setiap malam solat dia 1000 rakaat. 1000 rakaat. Lepas tu malam tu bukan dia solat je kerja dia. Dia keluar rumah pada waktu orang semua tidur, orang yang tak sedar. Dia menggalas guni atas badan dia. Galas guni. Dalam guni tu ada apa? Ada macam-macam barang makanan, tepung, apa sekian-sekian ni. Pergi ke rumah orang miskin, letak depan rumah. Sampailah orang miskin semua dah tahu dah. Kalau buka-buka pintu rumah pagi-pagi, mesti ada orang bagi, ada makanan, ada sumbangan makanan. Tapi tak tahu siapa hantar. Nampak no? Sampailah bila meninggal Imam Ali Zainal Abidin, orang mereka yang uruskan jenazah dia, mandikan jenazah dia, tengok dekat belakang badan dia ada birat, kesan tali, duduk memikul setiap malam. Tu dengan 1000 rakaat lagi tu. Memang wali Allah besar lah. Ali Zainal Abidin ni wali Allah besar. Kalau kita dengar kisah dia, kita berkata insya-Allah boleh ikut pulut malam ni 1000 rakaat.
buat malam ni tumpur kan, orang Perak kata. Tak boleh dah lepas tu. Tinggal terus sampai tak tahajud. Baik, tak payah. Baik start 2 rakaat. Cuba tengok istiqamah 2 rakaat ni sampai bila, kan? 2 rakaat, tapi berterusan. Kemudian dia rasa dah makin, orang Kedah kata mangli ni dia dah jadi apa? Dia dah biasa dah. Alah kan, dia dah jadi biasa. Lepas tu tambah lagi 2 rakaat. Contohnya lah, kalau mula-mula tak larat, rasa mengantuk sangat nak solat apa semua, solat duduk pun tak apa. Solat sunat ni, solat duduk dulu. Macam tu lah nak kata. Jadi biar satu amalan kita buat tu yang maksud dia sikit tetapi istiqamah, berterusan. Yang ni Nabi SAW sebut dalam satu hadis lain pula. Nabi kata, ahabbul a'mal ilallah an ma dawama alaihi ataupun ma duwima alaihi wa in qalla. Amalan yang paling Allah Ta'ala suka hati, yang Allah Ta'ala suka itu adalah amalan yang dibuat secara berterusan, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Tiap-tiap hari kita pastikan ada satu jumlah sedekah kita. Tak banyak, RM5. Carilah orang miskin ke, tapi kita pastikan setiap hari sekurang-kurangnya ada RM5 yang aku keluarkan untuk sedekah. RM5 tak banyak, contohnya kan. Tapi kita buat berterusan. Ini lebih baik. Nampak no? Macam tu juga bab solat ke, bab zikir ke. Zikir kita istiqamah. Contohnya setiap hari istighfar 100, selawat 100, tahlil buat dia lebih sikit kot. Tahlil 100 ataupun 200, 300 ke, kalau boleh buat 1000 lagi bagus. Tahlil maksudnya sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Contohnya kita ambil yang tu je amalan, buat istiqamah. Nampak no? Selawat, buatlah selawat yang mana-mana kita rasa mampu buat. Paling kurang kali Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad. Paling kurang kali. Ni orang rumah saya dia nak dia suruh anak-anak saya yang kecil-kecil nak latih dia berselawat, dia suruh selawat tu je, sallallahu ala Muhammad. Tapi mereka buat 100 setiap hari kan, lama jadi biasa. Nanti kita ajak dia pula lafaz selawat panjang sikit. Macam itulah. Tapi bila kita mudahkan dulu, start tu bagi mudah supaya dia senang nak buat dan dia boleh buat berterusan. Baik. Al-Quran kalau boleh istiqamah juga. Kalau kita boleh buat 1 juzuk satu hari, alhamdulillah. Boleh buat 2 juzuk lagi bagus. Tapi kalau dah tak mampu ataupun kita baca pelan, bacalah 2 muka ke 3 muka ke, 1 makra' ke. Makra' kan tahu kan, setiap ada apa, kalau Quran lama tu dia ada ain, dia tulis ain situ kan. Bacalah banyak tu. Tapi kalau boleh istiqamah, setiap hari kita baca sikit, lama-lama khatam. Lama-lama akan khatam. Saya antara yang saya kagum, ada seorang abang ni, saya kenal dia masa dekat Sudan dulu. Dia Petronas. Dia bukan Petronas sebenarnya, isteri dia yang kerja Petronas. Dia ni ikut isteri dia kat sana sebab dia orang transfer di Sudan. Kemudian dia ni pakar dalam bidang macam buat dulu kan kalau internet ada jual yang jenis pakai USB stick tu kan. Dia pakar untuk benda tu. Jadi masa dia kerja sana, dia dapat kerja dengan Huawei. Yang pentingnya, saya pun dulu sebenarnya tak ingat. Kadang-kadang banyak peristiwa saya di Sudan. Saya duduk sana 10 tahun. Kadang-kadang kenal orang tu orang ni. Lepas tu kita lupa lah kadang-kadang. Tapi dia ni saya kenal juga sebab dia belajar Al-Quran dengan saya dulu. Dia datang nak belajar Al-Quran. Tapi kadang-kadang momen belajar Al-Quran tu pun saya tak apa ingat sangat pun. Sebab ramai orang belajar juga dengan saya dulu. Tapi dia ni bila balik selalulah kadang bertemu, berhubung. Tapi yang saya terharu sangat, tuan-tuan, saya ingatlah sikit banyak dulu dia belajar Quran slow lah dulu kan, belajar Iqra, nak berkenal huruf apa semua. Tapi sampai dia boleh belajar, dia bersungguh belajar Quran. Yang pentingnya sampai hari ni 2 bulan sekali biasanya dia akan WhatsApp saya. Sejak beberapa tahun dah dia akan WhatsApp, dia kata apa? Dia kata tulis tarikh, daripada tarikh sekian ke tarikh sekian. Biasanya 2 bulan dia khatam Quran, baca Quran. Setiap 2 bulan dia akan khatam Quran. Dan dia kata, alhamdulillah Ustaz, sejak tarikh ni hingga hari ni saya khatam. Terima kasih banyak-banyak Ustaz ajar saya Quran dulu. Dan setiap 2 bulan saya memang menitik air mata kadang tu. Allah, saya pun tak ingat sangat kadang masa mengajar dulu. Tapi subhanallah, syukur sangat. Dan sebab, dan satu lagi terharu tu sebab dia ingatlah kat kita kan. Dia ingat kita, saya ajak dia. Tapi tengok, kagum dengan dia istiqamah dia tu. Dia boleh baca Quran tu memang sentiasa khatam Quran. Kalau 2 bulan, maksud dia setahun berapa? 6 kali khatam. 2 tahun dah 12 kali khatam. Subhanallah, berapa kali khatam dah?
Bayangkan Al-Quran ni tuan-tuan, dia punya dahsyatnya, dia punya ganjaran. Pertamanya satu huruf 10 pahala. Kita tak nampak lah ni 10 pahala ni. Tak dia 10 pahala ni nak satu pahala ni nak samakan dengan RM1 memang tak boleh lah. Hatta nak samakan dengan RM1000 pun memang tak boleh. Kita tak tahu macam mana nilai dia. Tapi kita ambil mudah lah, 10 pahala kita ambil RM10 lah, kita kata. Bayangkan macam RM10. Alif Lam Mim, berapa pahala dapat? Dapat RM30 dah. Zalikal kitabu, zalika ada 4 huruf, RM40. Berapa dah? RM70. Bayangkan berapa banyak dah baca tadi ni. Kalau ni beribu-ribu ringgit dalam satu muka saja. Bayangkan kalau di istiqamah membaca. Hari ni kita tak nampak. Hari ni orang ni baca Quran sejam, kita tak baca Quran. Rupanya dia dah berjuta-juta lah. Macam soalan akaun dia masuk berjuta dah. Kita senyap tak nampak apa. Besok dia baca semuka-semuka istiqamah, katalah hari ni 1 juta, besok 1 juta. Hal itu dia akan kaut pada hari kiamat. Dia tak nampak benda ni. Nampak sikit je. Lepas tu satu lagi, dalam satu hadis, Allah SWT pada hari kiamat akan panggil Ahlul Quran, orang yang dini rajin baca Quran pada hari kiamat. Khas, Allah Ta'ala akan jemput mereka ni jemputan khas. Mana Ahlul Quran? Allah Ta'ala kata, mari sini Ahli Quran. Allah Ta'ala kata pada mereka, hari ini kamu teruskan bacaan. Iqra' warqa warattil kama rattalta fid dunya, kama kunta turattilu fid dunya. Nabi kata Allah Ta'ala akan panggil ahli Quran dan kata pada setiap ahli Quran ni, wahai ahli Quran, baca Quran. Iqra' warqa, maksud dia baca, dan setiap bacaan kamu naiklah ke atas, naik darajat. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan tartilkan bacaan Quran kamu seperti mana kamu sentiasa mentartilkan di dunia. Bacaan elok. Sesungguhnya Nabi kata, Allah Ta'ala kata pada kiamat, kata sesungguhnya manzilah kamu, yakni kedudukan kamu pada hari ini adalah kedudukan yang terakhir ayat yang kamu baca pada dunia ni. Berapa ayat baca dah kat dunia? Kalaulah dia sempat kat dunia dulu hidup baca 1 juta kali ayat, 1 juta ayat, 1 juta tangga itulah dia naik. Orang yang baca Quran duduk bawah, kita tak tahu. Nampak no? Katalah ada seorang kawan kita ni istiqamah setiap malam surah Al-Muluk, tak lebih pada tu, tak lebih pada tu je. Surah Al-Muluk 30 ayat, 30 ayat. Bacaan Quran lain tak ada, tapi amalannya surah Al-Muluk. Bayangkan kita tak baca surah Al-Muluk ni setiap malam. Pada hari kiamat tiba-tiba kita tengok dia tinggi sangat. Hai, dia kata hang buat apa? Aku rasa hang elok macam aku juga. Contohnya kan, hang pun lebih kurang kelaku macam aku juga. Kata aku tak tahu, kata cuma satu jelah aku ni setiap hari, setiap malam sebelum tidur baca surah Al-Muluk. Rupanya bayangkan, kalau 10 hari dia baca surah Al-Muluk, maksud dia tangga dia saja dah berbeza dengan kita berapa? 30 kali 10 berapa? 300 tangga. Bayangkan kalau ada masa 10 hari dia dah pecut kita 300 tangga. Jadi bayangkan macam mana kedudukannya dengan kita kalau yang tak baca ni. Jadi itu nak kata, Al-Quran ni biar ada satu program kita setiap hari, walaupun sikit tak apa. Hatta kalau kita rasa payah baca Quran, dulu-dulu yelah tak berapa nak mengaji, hari ni baru nak baca, tergagap-gagap baca, hatta tergagap ni Allah Ta'ala bagi double pahala siap. Dalam hadis Nabi kata apa? Man yaqra'u Quran wa huwa mahirun bihi ma'al malaikati ma'al katab safaratil kiramil bararah. Siapa yang baca Quran dan dia mahir bacaan dia tu seolah-olah bersama dengan para malaikat, duta-duta Allah yang mulia. Duta-duta Allah yang mulia, malaikat-malaikat yang bersifat duta Allah. Tapi siapa yang baca Quran, wa man yaqra'u Quran wa huwa yatata'ta wa huwa syaqun alaih. Jadi siapa baca Quran dalam keadaan tergagap-gagap dan keadaan susah payah, maka bagi dia 2 pahala. Pahala dia dapat baca tu Allah dah kira pahala dah. Tapi satu lagi Allah Ta'ala bagi double sebab kesungguhan dia dan juga kesusahannya tadi, kesabaran dia dalam nak baca juga walaupun susah. Dapat pula satu lagi pahala free je. Nampak no? Baik. Jadi itulah kita macam tu lah nak kena bagi sentiasa nasihat, bagi motivasi. Kalau tidak, kita ni macam tu lah kan, lesu je. Jadi kalau kita beringat macam ni, barulah kita akan tengok nampak amalan-amalan tadi tu. Biarlah istiqamah kita buat walaupun sedikit. Jadi saya ulang balik, kalau boleh ada beberapa perkara jangan kita miss setiap hari kita. Pertamanya zikir. Zikir ni termasuklah istighfar,
Istighfar ni kalau boleh ada setiap hari 100 kali pun, astaghfirullahalazim ke, ataupun bacalah istighfar apa ni, astaghfirullah innallaha ghafurur rahim ke, astaghfirullah innallaha kana tawwaba, apa saja bentuk istighfar. Yang paling cantik kali istighfar apa? Istighfar sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, sampai akhir dia kan. Tapi istighfar ni kalau boleh kita baca 100 kali. Nabi sendiri baca 100 kali, dan riwayat 70 kali. Kemudiannya selawat atas Nabi SAW. Selawat pun fadilat dia sangat besar. Kemudiannya tahlil. Tahlil ni dia memang betul-betul bersihkan hati. Dia basuh balik. Hati kita dah kotor macam-macam ni, basuh balik. Tahlil la ilaha illallah. Kalau boleh buat 100 ke atas lah. Kalau boleh 1000 lagi bagus. 1000 kan. Genap 70,000, kita harapkan tahlil tadi menembus diri kita daripada api neraka. Ada riwayat walaupun dia dhaif, tapi ulama semua mengatakan dengan harapan 70,000. Kalau kita dah komplit 70,000 kita boleh buat lagi untuk niat mak ayah kita, guru-guru kita, sedekahkan 70,000 tahlil tadi. Ni memang amalan ulama dulu, dalam kitab cukup banyak. Nampak no? Kemudian Al-Quran, boleh, kalau boleh kita ada bacaan Quran kita walaupun sedikit setiap hari. Berapa muka, ada boleh 1 juzuk, yang itulah istiqamah. Dan solat-solat sunat yang kita mampu buatlah, duha, tahajud dan sekian-sekian. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita dan kita istiqamah dalam atas perbuatan tersebut. Nampak? Minta maaf kalau masa dah lewat Ustaz. Jadi sampai sini dulu no? InsyaAllah. Saya mohon maaf sekiranya ada kasar bahasa, salah silap. Yang baik pada Allah SWT, salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna itiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa 'amalan, wa amnun 'alaina mahabbatahu wa ba'athna ma'ahu yawmal qiyamati wa ma ashabihi wa ahli baitihi wa sairi salihin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.